Benda paling susah sekali. Kedudukan syahadah. Oh, okay. Sampai mana Kak share sebenarnya? Sebab Akak slide ni tak aku, ah, akak share macam intro dia je kot. Intro dia je. Belum sampai makna-makna dia lagi. okay. Intro dia. Okay. Itulah. Okay. Sebab akak tak ingat tadi akak duk tengok-tengok kan. Ni aku dah tunjuk. Ni akak dah tunjuk ke? Akak tak ingat. Belum Okay. Belum. Okay, Kak Ida baru WhatsApp. Okay. So, korang dah vaksin ke? Belum juga. Belum lagi. Oh, okay. Lepas ni kot sebab korang umur 19 kan? Ke 20? 19. 19. Okay, so nanti maybe after this kot. Akak pun baru lepas vaksin. Hari Khamis malam. Okay, so hari ni kan korang pernah dapat syaratan kan? Syaratan. So syaratan tu sebenarnya macam dah start lah membuka untuk kita faham syahadah kita tu. Tapi nanti ada satu lagi daurah kan yang dia akan explain lagi pasal maksud syahadah tu. Wish. Macam mana lah Rasulullah buat dulu kan? Macam nampak macam biasa je, ni kita kena daurah berkali-kali. Macam tu lah kan. Tapi tak tahulah macam mana Rasulullah buat kan. Dengan para sahabat tu kan. Sampai diorang ni jadi generasi yang hebat. So tapi kita perlukan pelajaran, buku, faham tak? Dia macam bukan sesimple okay, mak dah Islam, lepas tu awak solat, ucap syahadah, okay awak Islam. Macam tu kan. Tapi kena ada kefahaman sikit sebab mungkin apa yang disampaikan oleh keluarga kita bukan sempurna lagi. Betul tak? Macam bukan sempurna lagi kan ilmu tu. Bukanlah semata-mata ilmu kan, tapi yang kita nak mantapkan is akidah kita lah sebenarnya. Sebab tu buku ni ada buku apa Abu Ala Maududi. Korang nampak kan slide Kak? Okay, Nampak? alright. So hopefully tak bosan sebab aku tak jumpa video yang sesuai. Tapi nanti kita discuss sama-sama lah. Okay. So kalau kita tengok minggu lepas kan, dia bagi tahu kita banyak sangat analogi. Iaitu kalau orang tu haus kan, dia tak bolehlah cakap nak air. Dia mesti kena pergi ada action. Pergi ambil air dan minum air tu. Betul tak? Sama macam orang sakit, dia tak boleh cakap doktor saya nak ubat. Lepas tu doktor bagi ubat, dia renung je ubat tu tanpa buat apa-apa. Tapi kena makan ubat tu barulah sihat. Sama juga macam syahadah kan. Kita tak boleh nak semata-mata sebut di mulut. Tapi kita kena memaknai dan act dengan syahadah kita tu. Act tu maksudnya perbuatan kita sesuai dengan syahadah kita. So minggu lepas kan akak dah tunjuk kan, ada orang Muslim kan, orang-orang Hindu tu kan, tapi minum arak apa semua tu kan. Tak semayang. So Alhamdulillah lah kita orang Muslim yang menjaga semua tu kan. Lepas tu tadi kan akak tengah cari-cari video kan. Lepas tu akak jumpalah satu video tak senonoh ni. Lepas tu kan video tu akak rasa orang putih kot yang buat. Sebab dia cerita pasal Malaysian punya country. Dating with Malaysian girl tu tajuk dia. Tu akak macam nak tunjuk ke tak payahlah. Rasa macam tak senonoh pula. Tapi antara poin-poin yang dia cakap, akak tak tengok sampai habis lah. Tapi akak cuba faham apa yang dia sampaikan tu. Ada part-part awal-awal tu dia kata macam ni. Orang Malaysia ni kalau dengan perempuan Muslim, dia tak pernah dating, dia kata macam tu. Orang cakap lah dalam video dia tu. Sebab perempuan Islam ni susah sikit nak dekat. Dia orang macam ada belief dia orang. Macam tu lah orang putih. Aku rasa orang putih dia tak tunjuk muka. Dia just tunjuk kata-kata je. Macam tu lah. Video tu kata-kata words je lah. Lepas tu dia kata kalau Cina dengan India okey lah. Tapi kalau dengan perempuan Muslim ni susah. Lepas tu akak terfikirlah macam Alhamdulillah lah walaupun kita ni nak kata Muslim yang seperti para sahabat tidak kan. Tapi berkat daripada kita punya syahadah, kita punya solat,
kita punya puasa, benda tu still menjaga. Macam tu lah kan. Macam bila dia cakap macam tu pun akak rasa macam oh betul ke, macam oh okay amazed. Okay lah bila dia cakap macam tu, macam dia kata perempuan Muslim ni saya tak pernah dekati sebab susah, dia kata macam tu. Mungkin dia dekat dengan perempuan yang susah, tak tahulah. Dia kata ada je dia date dengan perempuan Muslim tapi end up dia tak akan berjaya lah. Macam dia berjaya dengan perempuan Cina dan perempuan India. Berjaya maksud dia tu ialah titit. Korang tahu-tahulah kan orang-orang zaman orang-orang putih apa yang dia, maksudnya orang-orang lelaki tu apa yang dia nak kan sebenarnya, macam tu. So kalau dengan perempuan Muslim tu ada batas lah macam tu kan, dekat dengan atas nama Islam kita tu kan. Okay, so so tu macam berapa selingan lah, macam itu surface sangat lah nak katanya. Daripada syahadah kita tu adalah benda yang menjaga kita tu tak. Solat kan sepatutnya mencegah amar ma'ruf nahi munkar kan, menjauhi kita daripada perkara maksiat. Sorry bukan amar ma'ruf nahi munkar, solat sepatutnya apa tujuan solat? Dia nak hindarkan kita pada maksiat. So adakah solat betul-betul kualiti solat kita tu dapat menghindarkan benda tu? Kan? So sama juga macam syahadah. Bila kita faham syahadah ni, macam mana reaksi kita? Okay. So nampak tak ni? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alamak typo lah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan disembah melainkan Allah dan aku naik saksi bahawa Muhammad adalah pesuruh Allah. Okay, kita go through sirah sikit. Siapa pakcik Nabi yang telah menentang sangat Rasulullah? Pakcik Nabi. Abu Lahab kan, dia surah Al-Mas'an, Abu Lahab. Okay, so Abu Lahab dan sekutu-sekutu dia macam siapa yang nama-nama Astaghfirullahalazim, adalah nama-nama Utbah kan, nama-nama pemimpin-pemimpin Quraisy tu yang tak nak masuk Islam kan. Rata-ratanya kalau nak ikutkan mereka tu orang yang baik lah kan, maksudnya bagi makanan ke orang datang haji, lepas tu bagi jaga berhala, buat berhala macam tu kan. Kalau tak ada Islam, itulah agama diorang kan. Tapi apabila Islam tu datang, syahadah ni satu benda yang sukar lah untuk mereka buat. Jadi kenapa dekat dalam benda ni diorang tak boleh nak buat? Korang rasa apa? Diorang sembah Allah, diorang ada berhala. Jadi benda apa? Diorang malah percaya Muhammad tu orang Al-Amin. So benda apa yang diorang tak boleh buat? Tinggalkan perkara-perkara yang maksiat tu. Contoh apa yang diorang nak buat? Sembah berhala, minum arak. Okay. Lagi-lagi? Tapi kan kalau ikutkan masa dekat Mekah, diorang tak dapat lagi arahan untuk berhala. Rasul tak runtuhkan lagi. Arak tak ada perutusan lagi, haram arak. Jadi apa benda yang diorang tak boleh buat tu? Berhala Rasul tak runtuhkan, and immediately Rasulullah runtuhkan berhala masa dekat Fathu Mekah tu kan. Jadi benda apa yang diorang tak boleh tinggalkan dalam syahadah ni? Okay, benda tu yang kita kena fikir sebenarnya, yang mungkin tak banyak dalam buku sirah kita yang terang directly kan, tapi kita kena fikir lah benda tu. Macam syahadah yang kita sebut sekarang senang sangat, betul tak? Siapa masuk Islam sebutlah syahadah kan. Tapi betul je kita nak mudahkan orang, so kita nak ramai-ramai orang masuk Islam kan, tapi kita tak nak identiti Islam ni pun cair kan, sampai orang rasa syahadah ni dengan kata-kata sahaja. Macam yang akak rasa yang berlaku tu, macam contoh kan, kita banyak guna Canva. Korang banyak guna Canva? Kan Canva ni sangat sokong LGBT kan sebenarnya. Perasan tak? Dia punya slide-slide tu tak perasan kan? Slide dia banyak macam kalau kita punya set-set yang ada gambar-gambar kan, macam tu. Banyak letak gambar yang perempuan-perempuan, laki-laki kan macam tu.
Lepas tu malah ada yang bertudung pun. So memang maksudnya dalam ni tak adalah, tapi akak pernah tengok lah yang kalau dekat Amerika kan, diorang tu Muslim. Seorang tu pakai tudung, seorang lagi tak pakai tudung kan. Tapi boleh kahwin perempuan-perempuan. So kita tak nak lah Islam kita sampai teruk macam tu. Faham tak? Bukan sahaja, maksudnya dari segi sains boleh buat penyakit juga kalau perempuan-perempuan. Dan akhirnya keturunan pun tak ada. Mana boleh perempuan-perempuan. Macam tu kan. So kita tak nak orang yang bersyahadah sifat dia macam tu. Perangai dia macam tu. Okay. Ayat apa yang bila kita kata syahadah kan, dia cakap pasal saksi ni? Kak Sarah dah share minggu lepas. Kak tak ingat. Siapa ingat? Ayat apa? Dalam di alam roh. Ayat surah yang ke-7 Okay. Saya dah share minggu lepas kan. Surah ke-7 Al-A'raf ayat 172. Okay, tak apa. Kita tak payah tengok. So nak katanya dekat di alam roh dulu kita pernah berjanji dekat Allah kan. Kenapa Allah buat macam tu kan? Sebab Allah kata supaya dekat akhirat nanti kita tak ada macam aku tak tahu pun benda ni. Macam tu kan. Tak boleh. Sebab kita sebenarnya dah berjanji kat Allah kan. Cuma yelah kita lupa kan. Okay, so bila kita bersyahadah kan, maksud tiada Tuhan melainkan Allah. Jom kita tengok apa yang menyebabkan sampai Abu Lahab tu tak nak masuk Islam. So bila kita kata la ilaha illallah, kita mengakui Allah tu berkuasa, Allah tu pencipta, Allah tu pemelihara, Allah tu pemberi rezeki. Okay, kita baca dulu semua ni. Cuba korang baca petikan ni. Nampak tak? Sebenarnya ada dalam teks tapi akak dah paste kat sini. Cuba bacakan. You baca Baca yang dekat slide je boleh kan? Slide kan? Boleh, sama-sama. Yang kedua, hal lain yang anda yakini ketika anda membaca kalimat ini adalah bahawa Tuhan anda itu adalah juga Tuhan seluruh dunia ini. Segala sesuatu yang anda miliki dan juga dimiliki oleh manusia, seluruhnya adalah miliknya. Dialah yang menciptakan dan memberi rezeki seluruh alam ini. Hidup dan mati ada pada perintahnya. Kesusahan dan kesenangan juga datang dari Dia. Apapun yang diperoleh seseorang sebenarnya adalah anugerahnya. Apapun yang terlepas dari seseorang sesungguhnya adalah kerana kehendaknya. Hanya Dialah yang harus ditakuti. Hanya kepadanya lah kita harus memohon keperluan-keperluan kita. Hanya di hadapannya lah kita harus menundukkan kepala. Hanya Dialah yang berhak dipuja dan disembah. Kita tidak boleh menjadi budak atau pelayan dari siapa pun kecuali Dia. Dan hanya Dialah yang harus kita akui sebagai Tuan atau penguasa yang berdaulat atas diri kita. Kewajipan kita yang sebenarnya adalah semata-mata mentaati perintahnya dan mematuhi semua hukum-hukumnya dan menolak semua perintah dan hukum-hukum lain selain yang datang daripadanya. Okay. So ni maksud la ilaha illallah kan. Bila kita mengakui kan, asyhadu an la ilaha illallah kan, dalam solat kan kita selalu ulang kan, aku nak saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Jadi kita dah menyerahkan segalanya kepada Allah. Even Islam pun maksud dia ialah berserah diri. Berserah diri kepada Allah. Theoretically semua orang pun tahu benda ni. Tetap berserah pada Allah. Segala urusan pada Allah. Kenapa benda pertama kan Allah kena kenalkan diri dia ni? Sebab after Allah kenalkan diri Allah, akan ada banyak perintah-perintah Allah kan. Ada banyak perintah-perintah Allah. Contohnya Allah kata berjihadlah dengan harta dan jiwamu. So kena mujahadah kan. Macam tadi akak cakap kan, apalah minggu ni rasa macam tak kena je semua benda. Macam tak susun seperti plan. Lambatlah, barang rosak lah macam tu kan. Tapi kan, apa akak cakap kan, tak boleh ni, kena mujahadah. Jihad dengan jiwa kan. Allah kata tak boleh, kita kena mujahadah, lawan perasaan-perasaan malas ni semua kan. Sebab syaitan suka kalau umat Islam ni tak buat apa-apa kan. Sedangkan umat Islam tu Allah kata kena produktif kan. So tu contohnya kan, kenapa kita kena kenal Allah kan.
dan kita nak minta melawan hasutan-hasutan syaitan ni pun daripada Allah je lah. Ni benda ni kakak dah ulang dalam surah apa? Surah apa? Ingat tak? Surah An-Nas. Anas. Anas tu bekalan yang cukup kuat kan. Lagi-lagi kat rumah kan. Akak pun kat rumah seorang. Korang pun kat rumah juga seorang kan. Betul tak? Tak adalah macam orang saling mengingatkan. Tuna pun mesti tak pernah duduk RI kan. Kalau kita duduk RI ni memang orang ni dah baca Quran dah. Aku tak baca Quran lagi. Macam tu kan. Kita jadi termotivated kan. Tapi bila seorang-seorang ni syaitan mulalah datang kan. Akak baca dalam buku lah, dia kata apabila hati kita, manusia ni dia tak boleh biarkan hati dia kosong. Sebab bila hati kosong, benda-benda yang jahat akan datang masuk dalam hati. So kalaulah kita tak mengisi hati kita, jiwa kita ni dengan benda yang baik, so sebenarnya yang dah ada dalam hati kita tu apa? So itulah bila kita kata la ilaha illallah, seluruh hidup kita ni kita menyerahkan pada Allah kan. Kita nak taat perintah Allah kan. Kita yakin apa tu Allah pencipta semua kan. So kita bukanlah semata-mata nak dekat dengan Allah bila diuji je, betul tak? Tu betul lah macam bila macam result exam ke, tak dapat apa yang kita nak ke, itu semua orang mampu buat, betul tak? Semua orang boleh macam relax away, ni Allah dah tentukan, macam tu lah kan. Ni rezeki kita. Mungkin kita dah biasa guna terms tu kan, rezeki pada Allah, tawakal pada Allah kan. Tapi sekarang ni kita nak buat ekstra sikit kan, mujahadah, buat kerana Allah, melawan nafsu sendiri kan sebab nak taat perintah Allah, macam tu. Tapi best lah, korang tengok tak? Korang follow tak Instagram Ustaz Adenin? Tak? Lima ada Instagram tak? Ada. Okay. Baru-baru ni Ustaz Adenin dia buat macam ni, dia kata kita semua takut yang COVID kan. So dia katalah adik dia pergi dekat pusat vaksinasi tu. Kan ada orang dekat waktu maghrib kan, pukul 7 macam tu kan. So dia katalah, Kak, dekat Kak Nurse tu kan, Kak dah solat ke? Adik dia tanya. So Kak Nurse kata belum, padahal waktu solat dah nak habis. Lepas tu Ustaz dia ni biasa dia berani kan. Dia katalah dekat Instagram tu dia katalah, kita ni takut COVID. Kita ni banyak harapkan dekat manusia. Sebab tu ambil vaksin sebab nak hindari pada COVID. Tapi sebenarnya yang boleh ubati kita semua ni siapa? Dia kata Allah. So ni pun salah satu akidah lah sebenarnya kan. Sampai perintah Allah untuk solat tak buat. Kan? Lepas tu macam ni nak hilang COVID sebab kita hanya boleh minta kat Allah je untuk hilang COVID. Macam sebelum vaksin tu datang, benda pertama umat Islam ni dia kena ni COVID ni Allah yang bagi. Macam tu. So inilah maksud la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Maksudnya benda pertama mesti Allah dalam hidup kita ni. Benda pertama mesti Allah. So akak rasa balik pada cerita Abu Lahab tu kan, masa dekat Mekah kan, kalau kita fikir tak ada benda pun sangat yang Rasulullah minta. Contohlah kan, minum arak, still lagi minum arak. Main judi, still lagi diorang main judi. Ada ayat Quran, diorang main tilik nasib. Bukan judi, tilik nasib. Macam tu. Judi ada kata tak ingat. Lepas tu perintah solat pun belum lagi. Perintah solat tu datang masa Isra' Miraj kan. Cuma takpelah. Takut salah pula asal solat tu. Tapi macam tu lah. Maksudnya nak kata perintah tu tak banyak lagi kan. So benda apa yang Abu Lahab ni tak boleh tinggalkan? So mungkinlah dia tak boleh tinggalkan perasaan penguasa dia, rasa hebat dia, rasa bongkak dia kan. Rasa macam rasa sombong dia sebab sekarang ni kita kena follow Rasulullah kan. Selama ni kan dia lah influencer kan. Selama ni Abu Lahab dia lah influencer, betul tak? Dia lah orang follow dia. Tapi sekarang bila kita tengok orang follow Rasulullah,
kena tinggalkan harta lah apa semua kan. Lepas tu golongan-golongan hamba. So perasaan-perasaan sombong dan bongkak tu yang menyebabkan Abu Lahab tu tak nak follow Islam kan. Macam tu. So bila kita kata la ilaha illallah ni, kita pun kena lower down lah diri kita, tak boleh sombong dengan Allah kan. Sebab sombong tu sifat syaitan. Syaitan yang sombong. Okay. Next. Siapa ganggu akak WhatsApp ni? Okay. Okay. So dia kata lah kan dekat dalam, nanti korang baca tau teks tu. Dah masa free-free ni, boleh dah baca. Kalau ngantuk, tidur. Sama baca lagi. Tu memang cabaran baca buku-buku fikrah ni. Sebab dia memang berat sikit. Betul kata-kata dia pun bukanlah macam kata-kata novel ke apa kan. Akak pun experience lah benda tu. Which is memang kalau ngantuk tidur sambung lagi lepas tu. Jangan berhenti. Bacalah sampai menangis. Air mata darah. Okay. So dalam teks tu dia sambung lagi. Dia kata cuba ingat masa dekat akhirat nanti kan, kalau kau ni sombong sangat, tak nak tunduk ke Allah, siapa yang akan bela kau nanti? Macam tu lah dia kata. Kalau dekat negara sekarang ni, dekat dunia ni, mungkin ada peguam, tapi peguam tu boleh menipu. Mungkin ada hakim, tapi hakim tu boleh menipu. Betul tak? Tapi kalau kat akhirat nanti, semua saksi tak ada yang menipu. Contoh ayat ni. Okay, cuba baca ayat dari sini je. Auzubillah. Ni dah ayat cukup dah. 20. Waqalu. Bismillahirrahmanirrahim. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. Sadaqallahul Azim. Dan mereka berkata kepada kulit mereka, mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami? Kulit mereka menjawab, yang menjadikan kami dapat berbicara adalah Allah, yang juga menjadikan segala sesuatu dapat berbicara, dan dialah yang menciptakan kamu yang pertama kali dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Okay. Macam nak menangis Rimah. Macam getar-getar. Apa tu? Okay. Apa ni? Kulit. Sekejap okay. Dah okay kan? Okay dah masuk kan Kak? Kak sangkut-sangkut. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Dah okey dah. Salam. Okay. Dah okey dah? Okay. Nampak slide? Nampak. Oh tak ada, akak tutup. Tak ada dah. Okay. Tak ada, jap akak tutup tadi. Okay. Okay, so dekat akhirat nanti kan, semua anggota jadi saksi kita kan, termasuklah kulit. Kulit pun menjadi saksi kan. Baru-baru ni akak tak boleh semayang kan, tak boleh solat. So akak banyak tadabbur, akak dah sampai page belakang kan. Banyaklah dekat page belakang ni macam contoh kan. Dia katalah, kalau kamu berbisik berdua, yang ketiga ialah Allah. Kalau kamu berbisik berempat, yang kelima ialah Allah. Nak jumpa tak ayat tu? Tak pernah. Nanti carilah. Dia page-page belakang ni banyak dia bagi tahu sisi-sisi yang kita tak tahulah. Macam contoh ni, kulit menjadi saksi dekat kita kat akhirat nanti. So
bayangkanlah kan apa yang kita buat sekarang sedang dicatat, sedang dicatat dan Allah bersama-sama. Distraction lagi, phone. Orang WhatsApp. Okay, so macam tu lah. Inilah saksi kita yang paling benar sekali kan, kulit kita sendiri. Okay, so dalam part kedua of syahadah, aku nak saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan aku nak saksi Muhammad adalah Rasulullah. Rasul tu apa? Rasul tu apa? Penyampai wahyu. Rasul tu utusan kan, penyampai wahyu. So, kenapa Rasulullah ni kena ada? Kan? So senang je dia kata kan. Sebab Rasul ni akan menerangkan macam ni kita nak laksanakan perintah Allah dekat dalam Al-Quran tu. Betul lah tu. Dan kedua ialah Al-Quran sebagai perantara Rasul dan Allah. Macam nak katanya Allah turun ke Al-Quran supaya untuk kita dan Rasulullah tu menerangkan kat kita. Kan? Kiranya Al-Quran ni perantara antara kita dan Allah lah macam tu kan. Okay, and then yang ketiga ialah Rasulullah ni sebagai contoh pelaksanaan manhaj Islam. Manhaj tu apa? Cara hidup. Manhaj tu cara hidup Islam. Jadi sebab itulah hadis tu kita kena belajar juga kan dalam kita punya usrah. So Rasulullah ni sebagai contoh pelaksanaan manhaj Islam. Macam mana ni nak pergi pasar? Macam mana nak mandi? Macam mana nak minum air? Macam mana nak kahwin? Macam mana kita nak tidur? Semua Rasulullah ajar. Sebab tu bila kita mengakui Rasul tu pesuruh Allah kan, dan kita dah mengakui Allah dulu dan kita mengakui Rasulullah tu utusan Allah, so kita kena follow apa yang Rasul buat. Kita kena yakin apa yang Rasulullah buat ni bimbingan, sebab Rasul ni pembimbing kita. Kan apa tu contoh apa? Contohlah Rasulullah dah explain dah kat kita kan macam mana cara makan yang sebenar. Tapi kita suka je makan lebih-lebih kan, sampai penuh perut tu. Macam tu kan. Sebab bila dah makan banyak, yang terhalang kita lah malas lah dalam beribadah kan. Macam tu lah contohnya. Okay. So dah nak habis So dia katalah oleh itu setiap apa yang Allah kurniakan kepada anda hendaklah digunakan betul-betul. Cuba tengok sikit yang muka, cari sekejap Cuba cari muka surat tapi korang punya macam mana? Allah telah memilih Muhammad sebagai utusannya. Cuba cari. Nampak tak? Allah telah memilih Muhammad sebagai utusannya. Jumpa muka surat 23. Macam mana kita nak kena menerima bimbingan Rasul tu? Allah telah memilih Muhammad SAW sebagai utusannya untuk menerangkan masalah-masalah ini dan mengirimkan kitabnya kepada dengan perantaraannya. Rasulullah hidup menurut aturan yang sesuai dengan perintah-perintahnya dan dengan demikian menjadi teladan bagi semua orang Muslim bagaimana harus mengatur hidup mereka. Jadi, ketika anda mengatakan Muhammadur Rasulullah, bererti pada saat itu anda telah menyatakan kesediaan anda untuk mengikuti aturan dan hukum yang diberikannya dan menolak aturan dan hukum yang bertentangan dengan aturan dan hukumnya. Setelah menyatakan kesediaan ini, lalu anda tidak mematuhi aturan dan hukum yang diberikannya dan mengikuti aturan serta hukum buatan manusia di dunia ini, maka anda adalah seorang yang pendusta dan seorang penipu yang paling besar di dunia. Dah cukup. So kat bawah-bawah tu dia bagi tahulah macam berkahwin tu macam mana, pengurusan harta macam mana, zakat macam mana kan. Dulu kan
Rasulullah masa awal-awal kan Rasulullah tak banyak perintah pun sebenarnya. Rasulullah tak cakap pun tinggalkan dunia. Tak, Rasulullah tak cakap macam tu. Tapi Rasulullah banyak cerita pasal syurga, pasal cantiknya syurga. Sampai Mus'ab yang kaya raya tu, yang ada perfume sendiri tu, tahu tak Mus'ab? Kan, Mus'ab kan handsome, kaya, berpengaruh kan. Tapi bila Mus'ab kenal Islam, Rasulullah sedih. Bila Rasulullah cerita kat orang, Rasulullah suka cerita pasal Mus'ab ni. Nak katanya macam ni dia boleh tinggalkan kehidupan dia yang mewah tu dan memilih kehidupan yang zuhud tu kan, yang bersederhana tu, yang cukup je. So itulah akak nak kata kat sini, which is Rasulullah masa kan kita nak follow Rasulullah kan, Rasulullah tak perintah pun benda berat-berat tau masa kat Mekah tu. Tapi macam mana sahabat-sahabat ni boleh buat? Sebab diorang suka kan, diorang tu dah ada obsesi syurga kan, diorang dah nampak syurga ni besar. Kalau aku buat ni dapat dosa lah, kalau aku buat ni dapat pahala. Sampai kalau diorang jumpa Rasulullah, mesti soalan-soalan diorang akan tanya lah, Rasulullah, benda apa lagi yang akan tambah pahala aku macam tu. So itu kan Islam yang best sebenarnya kan. Islam tak terpaksa, Islam tak rasa bosan. Sebenarnya lah kan. Kalau kita ikut Rasulullah, mungkin sekarang lah kot kan. Mungkin ada Kak Umi ni bosan dia cakap kan, tak menarik kan. Kalau ada Rasulullah mungkin korang kan macam wah tertarik-tarik kan. Macam okay nak masuk syurga gila kan. Macam tu kan. Nak sangat masuk syurga kan. Macam tu. Lepas tu akak teringat lah satu WhatsApp status ni. Dia kata macam ni. Kalaulah dia tanya, cikgu ni tanya kat anak murid, kalaulah kamu ni hidup pada zaman Firaun, kamu akan ikut siapa? So anak murid cakap lah, mestilah kita orang akan ikut Nabi Musa. Nabi Musa kan dah bawa ajaran yang betul kan. Ni anak-anak murid yang baik kan, yang datang kelas agama. Lepas tu cikgu dia cakap macam ni, tapi kan Musa ni ada pengaruh, boleh bagi pangkat, boleh bagi duit, boleh bagi kesenangan, boleh bagi hidup ni tak kotor, mudah. Macam mana? Dot. Apa yang korang faham dari situ? Means hidup dengan Firaun lagi senang lah. Kan betul tak? Macam zaman tu Nabi Musa tak menjamin apa-apa pun. Tapi kalau siapa dengan Firaun, dia selamat, dia kaya, berpengaruh, ada pangkat. Jadi bila akak tengok contoh dalam kisah tu, akak pun macam betul lah pesan cikgu ni. Kita kan sekarang kat dunia tu tak, kita senang tertipu kan. Aku ni kenalah fokus kat study kan. Mungkin tak sempat lah nak belajar syllabus yang luar pada study ni kan. Macam contohnya usrah ni kan. Sebabnya end up aku nak study, aku nak score betul-betul, nanti dapat kerja yang baik. Betul tak? Nampak tak macam persamaan kita dan zaman Firaun tu? Betul tak? Dunia ni mengoffer kita kerajaan pula, pangkat, harta, rumah kan. Kita tak nampak apa yang Islam offer tu. So macam boleh jadi je kita mungkin cakap mudah kan, macam anak murid tu follow lah Nabi Musa, tapi boleh jadi kita terfollow Firaun juga sebab kita rasa benda tu yang menjaminkan kesenangan dan keselamatan di dunia. Faham tak? Macam akak kan kalau borak dengan orang tua-tua macam tu lah, jadilah PTD, tahu tak PTD? Ataupun jadilah pegawai kerajaan, nanti masa depan tu selamat kan. Pencen dapat, sekarang tak lah kan. Tapi nak kata kalau kita borak dengan jahat pula kan, cakap orang tua, sesiapa lah kan yang dia punya dia punya mindset dia tu macam orang biasa lah kan. Contoh tak tahu A, B, orang tu tak tahu nama kan. So macam tu lah dia akan kata macam buat apa nak jual usra-usra ni, nampak macam kolot sangat je kan. Cubalah contoh ni, pakai tudung cantik pakai sini, pakai lawa-lawa apa semua kan, yang tak ikut syariat lah kan. Tapi macam itulah contoh dia kan, macam nak kata kita sekarang berapa ramai nak ikut Islam betul-betul, shape betul-betul Islam kan. Sebab yang mengikut dunia tu lebih ramai.
Macam tu. Okay. So bila kita memilih ikut jalan Rasulullah, produk dia macam sahabat tu kan. Sanggup tahan seksa, sanggup bersusah masa awal-awal kan. Sebab samalah sampai ke akhir hiduplah diorang kan. Tapi susah diorang tu bukan susah di hati. Sebab hati diorang lapang sangat, betul tak? Sebab diorang percaya apa yang diorang buat ni ada ganjaran. Okay, kita tengok next. So ni lah. Okay, sebelum kita tengok next apa ganjaran yang akak cakap tu kan. Apa contoh kerosakan yang ada sekarang macam akak cakap tadi kan. Apalah contoh yang korang rasa yang berlaku sekarang. Maksudnya apa benda yang tak follow Allah tu lah, tak follow Islam punya perintah. Benda ni akak nak cari video tadi tapi akak macam tak tahu lah. So akak tanya korang gitu. Pergaulan bebas. Bebas gini. Keruntuhan akhlak. Dan Allah banyak tahulah, mungkin korang tahu je tapi tak sebut lah kan secara detail-detail tu. So baru-baru ni baru je famous kan isu pasal close friend Instagram. Close friend kan. Yang pasal macam ada perempuan tu nasihat, dia kata korang janganlah tunjuk gambar-gambar free hair, tunjuk gambar pusat, tunjuk gambar tak pakai baju. Sebab nanti korang punya close yang dekat korang punya tempat tu orang review boleh tengok. Orang review ni function dia ialah dia nak tengok orang guna close friend ni guna untuk apa. Jadi orang yang review tu dia ni boleh jadi lelaki. Sebab itulah budak perempuan tu nasihat kan, dia kata tolonglah korang kalau nak free hair, yang perempuan pakai tudung especially, kalau nak free hair ke apa ke, tolonglah jangan buat dekat close friend ni. Dia kata macam tu. So lepas tu akak bacalah komen-komen bawah kan. Ya ke? Saya baru tahu. Terima kasih akak. Terima kasih kan. Apa tu, ramai orang terima kasih lah ke orang yang bagi tahu tu kan. Oh tu lah. Saya selalu buat sesi macam mana cara nak menyusu anak dekat kawan-kawan saya. So akak macam bahayanya. Kan? Niat dah baik tapi bahayanya macam tu. Lepas tu lagi ada yang katalah, ada orang lagi komen bawah tu. Dia kata close friend ni macam tempat lucah aku rasa. Agak macam ya Allah scary macam tu kan. So inilah contoh-contoh kerosakan kan bila orang tu tak memahami syahadah dia kan, tak rasa yang dia ni tengah sembah Allah kan, bukan sembah manusia nak tunjuk-tunjuk semua tu kan. Dia ni kena ikut Rasulullah kan, kena jagalah kita punya malu kan. Apa tu malu kita macam tu. So ada satu buku tu akak baca, dia kata jahiliah sekarang mungkin akan lebih teruk lagi kan. Tapi yang kita kena faham pertama ialah kena kenal jahiliah. Jahiliah tu apa sebenarnya? Macam kita lah, kita mungkin boleh jom kita buat close friend dengan kawan-kawan kan. Free hair je lah, kita kan semua perempuan. Contoh kita tak tahu kan, so kita boleh je terjebak kan. So kita kena tahulah benda-benda ni apa yang tak boleh, apa yang boleh kan, macam tu. So benda-benda public ni kena jaga kan. Sama juga macam kita orang pun kena beringat lah kalau tak buat close friend pun video call kan. Kadang-kadang free hair video call, betul tak? So macam bahaya jugalah. Okay. Okay, so dan ada satu ni lah sebelum akak masuk pasal tajuk keberuntungan apa yang kita jual, apa ni yang kita buat dengan Allah kan, empat jual beli ni. Kejap kita masuk ni dulu. Menerima Islam bukan bererti menguntungkan Allah. Sebab Allah tu tak perlukan kita. Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah dan Allah dialah yang maha kaya, maha terpuji. Kan? So kalau kita memilih untuk mengikut aturan Allah, benda tu semua bukan apa-apa untuk Allah. Tapi semua tu ialah untuk kebaikan kita sendiri. Malah dibagi tahu juga kat sini. Contohlah kita nak show off kan, kita ni berinfak ataupun kita nak cakap nak show off kita ni baik, banggalah semua kan. Tak perlu pun. Sebab end up semua yang kamu buat tu untuk diri kamu sendiri. Ni isu lain lah. Ni mungkin isu yang umat Islam, orang Islam. Tapi infak
menunjuk-nunjuk, show off, macam tu lah. Mungkin isu baru-baru ni lah kan, aku tak tahu yang isu bela Amara, korang tahu tak isu tu? Kan, aku tahu dia nanti yang Mira terima cerita lah. Apa tu bela Amara tu kan, so macam agak isu lah kat situ. Ada orang cakap dia nak bagi motivasi kan, tapi tak kena kan, sebab mengaibkan pakcik tu. Okay, so gitulah. So, okay ni apa sekejap So, tadi kan akak cerita kan, setiap apa yang Allah kurniakan kepada kita, hendaklah kita guna betul-betul. Sebab kalau tidak, kita akan buat semua kerosakan-kerosakan ni. Kan? Dan bila kita buatkan kerana Allah tu, sebenarnya kita faham tak konsep jual beli ni? Cuba baca ayat 111 tu maksud dia. Oh, okay. Adik. Ayat tu. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin, baik diri maupun harta mereka, dengan memberikan syurga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh. Sebagai janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al-Quran, dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan demikian itulah kemenangan yang agung. Okay. So kenapa kita nak buat betul-betul kan, dengan bila kita faham syahadah ni kan, tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad Rasulullah. So sekarang ni kita nak follow Allah dan kita nak follow Rasulullah kan, followers mereka kan. Allah ni sebenarnya dia nak beli daripada kita. Beli apa? Beli jiwa kita. Maksudnya bila kita kata, okay, saya serahkan diri saya ke Allah. Faham tak konsep jual beli tu? Tapi end up, Allah yang bagi syurga kat kita. Dia kata kalau, contohlah kalau kita penjual, kita bagi barang, orang akan bagi duit. Betul tak? Okay, faham kan? So sekarang ni, kita bagi jiwa kita, Allah bagi syurga. Okay. So sebab itulah dia berkaitan dengan ni tadi. Sebenarnya Allah tak perlu apa-apa pun kat kita. Tapi kita yang perlukan Allah. So sebenarnya ini ialah satu benda lah Allah bagi analogi yang macam bukan sarkastik, tapi dia macam macam sebenarnya Allah tak perlu pun jual beli kat kita. Sebab dia yang mencipta kita. Tapi macam pelik lah, kenapa kita nak jual beli kat Allah pula padahal dia memang cipta kita. Faham tak? Kan, patutnya bila kita cipta, Allah tak payah nak ambil pun jiwa kita ni. Kita memang dah serahkan diri sepenuhnya kat dia. Macam tu. Tapi Allah guna perkataan membeli kan dari orang-orang mukmin tu. Okay, so kat sini je kot. Kan, tu saja kan. So, secara conclusionnya, Maududi ni nak cakap yang sebenarnya bila kita faham syahadah ni, dia akan nampak pada perbuatan, bukan saja pada kata-kata kita. Alright? So sekarang ni kita muhasabah. Macam mana perbuatan kita selepas ini nak menunjukkan yang kita ni telah bersyahadah kerana Allah. Macam contohlah, kalau akak baru-baru ni muhasabah ialah kalau ulama' terdahulu kan, mereka ni bersungguh-sungguh nak faham Islam. Jadi bagi akak pun masa ni tak boleh nak bazirkan. Kena bersungguh-sungguh baca buku, kena bersungguh-sungguh buat benda-benda baik lah. Cari video-video yang ustaz-ustaz ke kan untuk dengar. Sebab kalau kita tak isi benda tu, masa kita akan terisi dengan benda lain kan, yang kejahatan tu. So itulah tanda syahadah kita kan. Sebenarnya banyak lagi kita tak faham pasal Islam, pasal Allah, akidah ni. So banyak yang kena buat sebenarnya. Senang je sebenarnya, kena rajin baca. So akak pun berdoa ke Allah, ya Allah tolonglah jadikan aku ni dekat dengan Al-Quran, dekat dengan buku, rajin baca. So benda tu pun kita kena minta ke Allah kan, supaya Allah mudahkan. Okay, so hopefully korang faham lah conclusion of the tajuk syahadah ni. Iaitu bukan saja di mulut, tapi kita memaknai dia. Hari ni kita dah memaknai syahadah tu dan kita act dia. Macam tu. Dan
Kalau macam tu bacalah buku. Sebab akan tak cerita banyak kan. Kat sikit-sikit. Okay. Maksudnya tak adalah sikit, banyak. Maksudnya ayat-ayat tu akan tak ambil, akan buat ayat sendiri. So ada soalan tak nak tanya? Tak ada. Tak ada. Tak ada lah. Kalau ada soalan boleh tanya kat Ida. Mungkin korang ada je soalan ataupun tak tahulah kan. So apa ni, rajin-rajinlah WhatsApp dekat Kak Ida kan, tanya kan apa-apa, Kak apa saya nak buat ni,